Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya, Syamsul Bat. Seperti biasa, kita akan berbincang dalam slot Jom Borak Poso. Daripada kita borak-borak kosong, baik kita borak benda-benda yang ada faedah, yang ada manfaat. Dengan topik kita kali ini adalah tentang bulan jihad. Dan hari ini, biasa saya tidak bersendirian. Bersama-sama dengan saya adalah wakil daripada Impactive Malaysia, iaitu Impactive Malaysia ini merupakan satu pertubuhan Impak Prihatin Malaysia atau ringkasnya Impactive Malaysia, yang merupakan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, gerakan anak muda yang memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, ditubuhkan pada tahun 2019 dan fokusnya pada seluruh dunia. Antara manfaatnya 3 projek antarabangsa, 15 projek tempatan, 56,668 penerima manfaat, yang mana sejumlah RM854,570 kutipan dana yang telah terkumpul setakat ini, dan 3 teras utamanya berteraskan ekonomi, pendidikan dan sosial. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini, di sebelah kiri saya tak lain tak bukan iaitu saudara Khairul Jamain, yang merupakan founder yang juga merupakan pengerusi kepada Impactive Malaysia. Apa khabar KJ? Baik, Alhamdulillah. Ringkasannya KJ, ramai betul KJ sehari. Tapi KJ kita ni Khairul Jamain. Betul. So macam mana puasa tahun ni, okey? Okey, Alhamdulillah. Masih sibuk lagi ke dengan program-program ni? Masih sibuk sebenarnya. Masih sibuk lagi. Jadi kalau bolehlah kita nak tanya sebagai permulaan ni, mungkin KJ boleh terangkan kepada semua yang sedang menonton ni, apakah sebenarnya Impactive Malaysia ni dan macam mana boleh wujudnya NGO ni? Okey. So, Assalamualaikum. Hai. So, kalau bila orang bertanya kita tentang Impactive Malaysia ni apa? Sebenarnya dulu masa kita nak tubuhkan Impactive Malaysia ni, kita nak satu program yang dia memberi impact dan aktif, sustain. Sentiasa aktif dan sustain. So, sebab tu kita combinekan nama Impactive Malaysia. Dan kalau kita bercakap soal Impactive Malaysia ni, memang ditubuhkan sejak tahun 2019 dan dia bermula apabila saya ketika itu berada di Sabah dan especially di Semporna lah. Semasa tu saya mengembara seorang diri, dan masa saya sampai dekat sana, so memang saya kehabisan duit lah cerita dia. Dan komuniti sana yang banyak tolong saya, especially komuniti Kampung Atas Air. So that's why ada sentimental value, dan kita masa tu dekat sana kita fikir macam one day bila kita berjaya, kita nak tolong balik komuniti ni. Sebab ini adalah komuniti yang agak terpinggir dan tidak mendapat perhatian, especially dari masyarakat Semenanjung. Sebab isu ni adalah isu yang jarang dibahaskan. Maknanya kalau kita tengok sepanjang pengetahuan rakyat Malaysia ni, masyarakat yang dekat Kampungan atas air itu tadi, betul, mereka pun kehidupannya rata-ratanya sederhana. Betul. Tapi mereka juga yang memberi bantuan kepada KJ pada ketika itu. Betul. Menyebabkan tersentuh lah untuk sama-sama membantu. Jadi apakah yang mungkin KJ share dengan semua tentang apakah aktiviti yang dilakukan pada bulan Ramadan ni? Kalau ada lah spesifik. Memang sekarang dari tim Impactive Malaysia, so kita orang sedang merancang beberapa perkara dan membuat perjumpaan dengan beberapa kampung, especially komuniti Kampung Atas Air ni. Kita buat satu survey dan data apa keperluan mereka. So bila kita tengok dari segi jambatan, sebab jambatan diorang ni umpama jalan raya, macam kita jalan raya lah untuk laluan, dan diorang jambatan ni sangat-sangat penting. Dan kalau kita tengok segi jambatan diorang sangat-sangat daif, dan itu antara yang kita utamakan. Dan baju Melayu, dekat sana dia panggil baju Selangor kan. So untuk baju Melayu untuk budak-budak dekat sana. Dan juga kita melihat untuk masjid-masjid yang perlu dibaik pulih sebenarnya. Sebab kalau kita tengok komuniti dekat sana, masjid sana sangat berfungsi dengan baik, cuma agak daif, dan kita datang kemudahannya kurang, bantuan pun, peruntukan pun kurang. Jadi betul. Perhatian. Okey. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ada kalau kita ikutkan dari segi bantuan-bantuan ni memang kekangan lah, duit berapa banyak pun tak cukup. Jadi sebenarnya yang paling kritikal lah pada pandangan KJ, apa sebenarnya yang diperlukan oleh mereka ni sebenarnya? Kalau dari infrastruktur adalah jambatan lah sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari pelbagai segi, sebenarnya education dan juga ekonomi lah, itu teras utama dia orang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok memang kita kena faham dengan
KJ dah travel seorang pergi macam-macam tempat. Dalam Malaysia sendiri pun masih ada lagi golongan yang memerlukan. Jadi seterusnya kita nak tanya pada KJ tentang apakah yang kita faham KJ pernah melaksanakan misi bantuan ke sempurna Sabah kan. Kita nak tahu kat cabaran-cabarannya. Jadi untuk itu anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Setiap pagi mesti kena ada masa untuk minum susu. Susu kambing Al-Am ini memang terbaik untuk breakfast on the go. Jom semua amalkan minum susu kambing yang penuh dengan khasiat. Tak ada bau hamis, terbaik baik untuk kesihatan tubuh badan kita yang mana saya sendiri amalkan setiap hari. Kepada yang belum cuba, dapatkan segera. Kepada yang dah cuba, pastikan amalkan secara konsisten. Maka dapatkan segera sementara stok masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Masih lagi bersama dengan KJ. Dia ni jangan main-main. Kalau berdasarkan saya berbual sembang-sembang dengan KJ ni tadi, dia punya buat property property management Ya. Oh dahsyat. Zaman muda lah. Zaman muda. Macam dah tua sangat kata. Jadi KJ ni dia tuan-tuan dan sekalian, dia passion dia ke orang kata kecenderungan dia nak travel, nak pergi melihat dunia ni. Tak macam mana sampai ke Sabah tersangkut pula, tersekat, duit belanja pun dah tak ada, tapi tak sangka masyarakat yang serba kekurangan boleh bantu. Betul. Jadi itu sebabnya kita pun dengar lah kan, KJ sampaikan melalui Impactive Malaysia ni pernah melakukan misi bantuan ke Sempurna. Saya pernah tengok sendiri tu, Sempurna ni dari segi dalam kawasan-kawasan kampung pedalaman tu, yang kita tengok artikel tu ada yang bawa dukung anak berapa kilometer sebab jalan tak apa, van jenazah tak boleh masuk dalam. Betul. Jadi kesusahan keperitan ni kita tahu. Jadi nak tahu pada sudut pandang KJ sini, mungkin boleh share pada semua apa cabaran dihadapi oleh tim KJ sini pada waktu tersebut. Dia cabaran tu memang banyak lah sebab kita start sebenarnya pada travel tu adalah pada tahun 2018. Masa sampai sana, start dekat sana, sangkut dekat sana, dan diorang sendiri yang bantu. Diorang kata apa yang diorang makan, kamu makan lah, dia kata kan. So sebab tu rasa macam terhutang budi, dan bila balik 2019 tu barulah kita bantu komuniti perkampungan atas air ni. So cabaran dia adalah banyak sangat sebab kita adalah NGO anak muda time tu. Sekarang pun masih muda lah NGO anak muda. So sebab isu-isu perkampungan atas air ni di especially di Sabah ni bukan satu isu yang biasa didengar oleh orang Semenanjung. So untuk kita nak bagi kesedaran kepada orang Semenanjung ni agak susah. So banyak yang kita mulakan dengan kita memberi infrastruktur, memberi pendidikan dan juga ekonomi dekat sana. Sebab mereka ni adalah sebenarnya mereka ni adalah komuniti yang Muslim sebenarnya. Mereka adalah komuniti Muslim yang sebelum ni orang selalu fikir perkampungan atas air ni adalah majoriti dia mungkin ada pagan yang tidak beragama. Tapi bila kita sendiri duduk sana, kita melihat mereka ni memang komuniti Muslim yang sangat bagus, dan apa yang kita cuma bantu adalah dari segi infrastruktur tu, dan cabaran dia adalah apabila kita nak bagi tahu orang Semenanjung yang mereka ni memerlukan bantuan. Sebab macam saya cakap tadi, isu ni memang sangat susah sehinggalah berlaku PKP dan sebagainya. So ketika itulah orang melihat bahawa dekat Malaysia ni ada komuniti yang terpinggir. Sebab kadang-kadang kita selalu melihat di luar. Macam saya pun sendiri, saya travel dekat luar dan juga saya travel dekat dalam Malaysia, dan sebenarnya saya melihat isu dia adalah sama, iaitu kemiskinan dan juga pendidikan. Sebab diorang tak boleh keluar, komuniti diorang ni ataupun bangsa diorang ni tak boleh keluar without pendidikan. That's why kita memfokuskan kepada pendidikan dan juga ekonomi. Jadi menurut pandangan KJ sini lah, soalan ni susah sikit lah. Ya, itulah. Menurut KJ, isu masalah masyarakat di Sempurna, di Sabah ni tidak didengar oleh, tak sampai pun kepada puncanya. Adakah dia ni tak disebar-sebarkan, ataupun dah disebarkan tapi tidak dipercayai, ataupun mungkin tak
diambil peduli oleh orang-orang di Semenanjung. Pada pandangan KJ macam mana? Sebab isu ni sangat janggal untuk orang Malaysia lah sebenarnya. Sebab kalau kita tengok banyak tentang kemiskinan, kesusahan ni banyak berlaku di luar negara, dan kalau di Semenanjung orang paling susah pun sekalipun dia masih ada rumah untuk berteduh, masih mampu untuk makan dan sebagainya. Tapi di sana sangat-sangat untuk makan setiap hari tu hanya sekali atau dua kali itu sangat-sangat susah sebenarnya. So isu tu kurang dekat. That's why Impactive Malaysia ni umpama menjadi jambatan kepada komuniti yang terpinggir ni dan juga orang Semenanjung untuk memberitahu wujudnya komuniti ni dan apa yang kita boleh bantu dari segi pendidikan, sosial dan juga infrastruktur. Jadi maknanya yang kritikal memang macam yang KJ tengok, pendidikan dan infrastruktur, kan? Jadi maknanya yang ini sekarang ini merupakan perkara penting yang perlu difokuskan oleh pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada lagi, anda semua jangan ke mana-mana. InsyaAllah ada lagi nak kita bincangkan dengan KJ kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Debat. Untuk makluman anda semua, saya merupakan pengasas, founder kepada produk susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr merupakan susu kambing yang dicampur dengan kurma dan juga madu yang menghasilkan khasiat yang sangat luar biasa. Dan susu kambing Al-Amr ni boleh membantu ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah seperti GERD, gastrik, pedih luar hati, sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kaki kebas. Begitu juga masalah enzima, begitu juga masalah ibu-ibu mengandung, begitu juga masalah seorang wanita yang ada masalah period pain, period yang tidak tentu masa dan sebagainya. Dan begitu juga istimewanya susu kambing Al-Amr ini, susu kambing Al-Amr ini tidak mempunyai bau hamis, kerana dia tidak menggunakan kambing daripada Malaysia tapi kambing daripada Holland, Belanda. Apa yang nak saya tegaskan dalam video kali ini adalah kepada semua pengguna-pengguna Al-Amr, jangan terkeliru dengan segala kempen-kempen yang dibuat yang ada kalanya mengakui bahawa mereka adalah HQ, mereka adalah ibu pejabat bagi produk susu kambing Al-Amr. Ada yang mengaku daripada Melaka, daripada Johor, daripada Perak, daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Selangor, daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa ibu pejabat untuk produk susu kambing Al-Amr adalah di Lavender Heights, di Senawang, Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, di pejabat saya. Jadi itu adalah HQ yang sebenar-benarnya. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengaku mereka adalah merupakan HQ. Dan pastikan, saya ingatkan kepada anda semua, dapatkan produk yang original dan dapatkan segera produk yang berkhasiat ini sementara stok masih ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat dan juga bersama dengan saudara KJ membincangkan tentang bantuan yang kita berikan melalui tim Impactive ni. Impactive yang aktif, bukan hanya fokus di satu dunia, tapi di Sempurna tadi memang menyentuh hati dan perasaan. Tak siapa sangka di Sabah masih lagi ada isu macam tu. Jadi mungkin KJ rasalah sebenarnya puncanya apa yang di segi nampak kurangnya bantuan, mungkin di segi apa sebenarnya? Macam saya cakap tadi lah, especially pendedahan tu dia tak sama Semenanjung dan juga Sabah ni dari segi politika, dari segi orang kata ekonomi, totally different. So untuk kita nak capaikan, nak buang gap tu agak susah. That's why isu ni kurang menjadi perhatian. Jadi kalau tengok yang sebenarnya di awal tadi saya sebutkan tentang dana yang telah menjadi kumpul daripada sampai menjadi 870,000 lebih tu. Betul. Itu daripada bila kumpul tu? Itu dari PKP lah sampailah ke sekarang. Tapi kebanyakannya memang kita dah salurkan kepada komuniti perkampungan atas air ni, dan sekarang apa yang kita banyak fokuskan adalah pendidikan. Sebab bila kita nak tackle komuniti perkampungan atas air ni,
kita kena tackle apa keperluan utama. Keperluan utama mereka adalah infrastruktur. So that's why bila kita dah bagi infrastruktur, barulah kita masuk dengan pendidikan. Diselangi dengan ekonomi lah. Jadi dari mungkin salah satu pesanan kepada semua lah, apakah yang KJ harapkan dari orang-orang di luar sana terhadap insan ni yang kurang bernasib baik dan insan yang memerlukan. Jadi apakah harapan KJ sebagai pengasas Impactive Malaysia ni pada masa yang akan datang? Saya selalu banyak dengar orang cakap macam kesian kan. So bagi saya, kesian je tak cukup. Kita kena buat something. Itu apa yang saya lakukan bersama Dalam tim. bahasa Jawa sebut tu action speak louder lah macam tu kan. Wah. itu yang tim kita orang buat lah. Sebab saya dulu pun saya rasa kesiannya kenapa ni kan. Tapi ada kawan cakap, KJ kau kena buat something. So sebab itulah saya ada sentimental value dengan penduduk dekat Semporna ni. Dan harapan tu sebenarnya sangat besar lah. Kita bukan mengharapkan mereka ni dipandang, tapi kita mengharapkan mereka ni hidup dengan lebih baik dan mendapat, orang kata, apa yang sepatutnya manusia dapat. So especially dari segi pendidikan dan juga kesihatan. Okey. Pendidikan, kesihatan, infrastruktur semuanya memerlukan kos kewangan. Betul. Jadi andai kata adalah di luar sana yang bila dengar dia tersentuh mungkin kampung halaman dia atau pernah duduk di sana ataupun mendengar saja terasa ada perasaan ingin membantu. Jadi bagaimanakah caranya mereka kalau ingin terus serta dengan perjuangan dan matlamat Impactive Malaysia ni supaya mereka dapat bersama-sama membantu mereka yang memerlukan? Okay, so Impactive Malaysia sekarang kita orang banyak memfokuskan kepada pendidikan. Baik. So kita dalam proses untuk membina sekolah perkampungan atas air, iaitu ASAL, Akademi Laut dan Atas Laut, dan insya-Allah kemungkinan selepas raya akan siap untuk beroperasi untuk komuniti ini. Dan kita memang memerlukan beberapa volunteer untuk bersama kita juga untuk dorang melihat sendiri. So korang juga boleh menghubungi kami dekat nombor 03 87 24 394 ataupun boleh terus pergi ke website impactivemalaysia.com. Jadi kalau sumbangan-sumbangan ni dalam bentuk apa ni? Selain daripada kewangan, ada tak bentuk-bentuk lain kalau mereka boleh bantu? Boleh. Biasanya kita akan bincang dengan penduduk kampung, terutamanya sebagai contoh kalau kita nak buka untuk berhatan. So kita memerlukan doktor ataupun barang-barang keperluan tu, biasa kita akan buka dan kita akan bertanya kepada orang ramai. Juga dalam bentuk bantuan macam pakaian, makanan dan sebagainya. Sebab kita melihat kepada keperluan penduduk di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia tadi. Maknanya kepada siapa yang ingin berturut serta untuk membantu, menyumbang, bersama-sama kita gerakkan bantuan bersama Impactive Malaysia dengan menghubungi talian yang tertera 038724 394 dan juga di website mereka iaitu di impactivemy.com. Jadi ucapkan terima kasih banyak dan kita doakan mudah-mudahan saudara KJ akan terus ke hadapan membantu mereka yang memerlukan dan kuatkan semangat. InsyaAllah mudah-mudahan rakyat Malaysia juga turut membantu. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk segmen kali ini. Jom Borak Poso. Jadi insyaAllah jangan kita buat-buat kosong. Kita borak benda-benda yang ada manfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.